guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, berita terkini sahabat-sahabat semua. Pada hari kemarin Datuk Seri mengambil peluang bersama-sama dengan anak-anak muda dan juga rakyat di Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah rakyat Pulau Pinang mahu untuk menolak PAS dan juga bersatu, sedia beri peluang perpaduan sekali lagi ataupun kerajaan perpaduan. Ini dia sahabat semua, kerana kita percaya rakyat Pulau Pinang bukan mudah ya untuk dipermainkan, diperbodohkan dengan mainan fitnah, mainan tuduhan menggunakan agama dan juga bangsa yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini. Jadi sahabat semua, saya mau untuk memberi pencerahan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau berada di Pulau Pinang. Dengan itu, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orek Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat-sahabat semua, respon terkini ya. Datuk Seri berkata, rakyat Pulau Pinang perlu beri peluang pemimpin cerdik untuk mentadbir, katanya. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana rakyat Pulau Pinang digesa ya untuk memberi peluang sekali lagi kepada pemimpin-pemimpin yang cerdik untuk mentadbir kerajaan negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau berharap Pulau Pinang akan terus kukuh sebagai negeri milik Pakatan Harapan dan beliau di peringkat kerajaan pusat akan melakukan yang terbaik membantu negeri itu untuk menyelesaikan apa sahaja masalah yang timbul. Pulau Pinang kena bagi orang cerdik, katanya, untuk memerintah. Saya ingin terangkan bahwa kita kena faham betul-betul. Dulu ada orang kata, kalau Anwar perintah habis orang Melayu, tutup habis kalau agama. Dulu masa kempen orang bila kata Anwar jadi Perdana Menteri, semua tak boleh pakai. Habis ini orang-orang pakai tudung apa semua, katanya. Jadi, ya saya minta Pulau Pinang terus kukuh di bawah PHS. Saya akan berhubung rapat dengan Ketua Menteri Chow Kon Yew. Apa yang boleh kerajaan pusat selesaikan, kita bantu selesaikan. Apa yang perlu negeri selesaikan, kata dipetik. Itu antara kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pengurusi Pakatan Harapan juga berkata demikian dalam ucapan selepas sesi ramah mesra bersama warga balik pulau di tapak pasar malam di perkarangan Masjid Daerah Barat Daya semalam. Dalam pada itu Anwar berkata beliau akan meneruskan langkah reformasi untuk mengubah negara ke arah kebaikan dengan sedaya upaya. Tegasnya lagi, Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya namun rakyatnya hidup dalam miskin kerana berlaku amalan curi harta rakyat yang dilakukan sebahagian pemimpin. Katanya tidak kira hang pakai serban, pakai kot atau semua Tan Sri Tun atau daripada parti manapun. Kalau hang curi duit, kita masukkan penjara. Bilik saya di Sungai Buloh kosong lagi, katanya lagi. Itu antara message ya yang padu yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim buat rakyat Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Jadi saya bersetuju ya, rakyat Pulau Pinang memang satu rakyat yang bijak seperti mana di Negeri Sembilan, di Selangor dan beberapa negeri di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan, sahabat-sahabat semua. Dibandingkan kalau kita lihat di negeri-negeri seperti Kedah, ya, Terengganu, apalagi Kelantan, masalahnya tetap sama ya. Mereka sangat mempunyai kaitan yang sama. Kedah permulanya ke juga dan Kelantan juga ke. Dan masalah air juga adalah satu persamaan yang amat ketara yang gagal atau tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan PAS khususnya. Kalau di Kelantan mereka sudah mentadbir selama 30 tahun lebih, tapi sehingga hari ini mereka masih gagal untuk menemui penyelesaian. Apabila kerajaan memberikan bantuan, suntikan kewangan, mereka melakukan atau membeli pembelian yang tidak sepatutnya, tidak seharusnya dilakukan. Karena patutnya mereka utamakan rakyat. Tetapi yang berlaku sahabat-sahabat semua, mereka ya membeli Mercedes, naikkan gaji esko-esko ketua menteri besar, ya beri allowance, beri sagu hati kepada ahli lembaga dan sebagainya. Ini yang berlaku sahabat-sahabat semua. Sehingga satu hari ya ada satu pendedaan mengatakan ya rawatan air Loji pula mempunyai hutang tertunggak. Bagaimana ya mereka mahu menyelesaikan isu air ini kalau Loji untuk tapisan air bersih itu pun mempunyai
jutaan ringgit hutangnya sahabat semua. Jadi di mana sebenarnya keutamaan mereka? Ada pula menteri besar yang hanya pandai berkokok siang dan malam, menjadi pelawak bodoh, pelawak bangang kepada rakyat di luar sana. Dia menganggap dia hebat, tetapi sebenarnya rakyat melihat lawak-lawak dan juga kenyataan-kenyataan luca dan provokasi yang dilakukannya itu hanya memperlihatkan kebobrokan dirinya sendiri, sahabat-sahabat semua. Masalah air yang dijanjikan sebelum PRU atau PRN ataupun Dewan Undangan Negeri dibubarkan akan diselesaikan tahun ini. Itu adalah janjinya, itu untuk menyelesaikan kemulut air, bekalan air bersih untuk 2023. Tapi akhirnya sahabat semua, dalam beberapa hari ini lagi Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan. Masalah itu masih tidak dapat diselesaikan. Yang dapat diselesaikan adalah uang poket. Poket mereka penuh dengan wang ringgit, ya, dengan memegang 7 portfolio di dalam kerajaan negeri dan sebagainya. Sebagai menteri besar hanya pandai untuk buat provokasi, menfitnah, sehingga akhirnya beliau diarah oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi atas menfitnah pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan hari ini. Jadi sahabat semua, ini menunjukkan sebenarnya siapa yang begitu terdesak. Pemimpin ataupun pihak pembangkang hari ini yang kita lihat begitu ketandusan idea untuk untuk menjaga kebajikan rakyat. Apa yang mereka persoalkan hari demi hari, siang malam, subuh petang, apa yang mereka jajah, apa yang mereka lakukan apa semua untuk menggunakan sentimen agama bangsa, sahabat-sahabat semua. Kononnya Melayu tertindas, kononnya Melayu tidak lagi berkuasa di dalam negara kita. Ini antara sentimen yang dilakukan oleh mereka untuk menaikkan kebencian, rasa marah ke rakyat, khususnya bangsa Melayu, demi untuk meraih sokongan. Mereka melakukan apa saja, sahabat-sahabat semua. Inilah tindakan yang tidak cerdik, tindakan yang sangat-sangat bobrok daripada pemimpin-pemimpin pembangkang hari ini. Soalnya adalah, adakah rakyat di luar sana masih termakan dengan fitnah-fitnah, masih termakan dengan segala penipuan, dengan permainan sentimen kebencian yang mereka lakukan. Jadi sahabat-sahabat semua, tidak kira Anda daripada penyokong kerajaan hari ini ataupun daripada penyokong PAS dan juga Bersatu, fikir secara logik, adakah pemimpin-pemimpin ini layak diberikan peluang untuk mengepelai ataupun memerintah negara ataupun negeri, sedangkan negeri yang mereka pimpin hari ini pun mengalami kegagalan, dan yang paling membuatkan rakyat berang dalam masalah air. Kroni-kroni ahli keluarga dikayakan, diberikan jawatan dengan puluhan ribu gaji begitu, sahabat semua. Tapi rakyat pula dibiarkan. Inilah apa yang sedang direncanakan oleh pihak pembangkang, kerajaan pembangkang dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua di luar sana? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walontit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Dan geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, dapat mencangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.